SPRM semalam dah start buka siasatan pasal dakwaan kewujudan kartel yang monopoli pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi. Di laman Facebook dan X-nya mengucapkan tahniah dan syabas kepada PNS, SPRM, KPKM, ahli jemaah pengarah, AJP dan pegawai nafas yang berani laksana reform secara besar-besaran kali ini. Gegar SPRM bongkar kartel projek bekal baja bernilai 1.8 bilion. 1.8 bilion tak? Hampa bayangkan. SPRM sila dedahkan wajah-wajah pengkhianat ini. Rupa-rupanya berlaku di zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan. Ini mana punya kartel melingkup pula ni dah. Okay guys. Kantoi skandal 1.8 bilion projek baja padi terbongkar. Nampaknya Abang Mat Sabu betul-betul serius nak perangi rasuah di nafas. Masak Perikatan Nasional, kartel baja bernilai 1.8 bilion ringgit dan dibongkar SPRM. Ini realitinya seorang pegawai dah pun ditahan SPRM untuk siasatan berkaitan dengan kartel baja bernilai 1.8 bilion ringgit. Ya Allah, banyaknya kau makan. Aku dengar Bang Mat akan melakukan satu rombakan besar-besaran di dalam Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Antara yang dia sedang tengok hari ini adalah jangan senang-senang nak bolot harta negara. SPRM bongkar kartel projek bekal baja bernilai RM1.8 bilion. Wow, ini adalah skandal yang besar. Fuh, bercakap lu halal haram, syurga neraka. Melayu perlu bersatu, perlu diperbaiki, perlu bersama kami untuk maju ke depan. Tap. Inilah standard pembangkang. Ni, kan? Okay, alright. Boleh. Okay, alright. Seperti mana? Tajuk itu kita akan mulakan dulu. Hampa pun tahu SPRM telah bongkar kartel projek baja. Allahu Akbar, subhanallah. Okay. SPRM bongkar kartel projek baja bernilai 1.8 bilion, babe. 1.8 bilion. Bukan sikit-sikit. Kuala Lumpur Suruhanjaya, Pencegahan Rasuah Malaysia membongkarkan kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan di bawah kawalan sebuah kementerian dianggar bernilai 1.8 bilion. Okey, beberapa siri bongkaran dilakukan SPRM dalam tempoh 2 hari ini sekitar Kuala Lumpur termasuk ibu pejabat pertubuhan, kementerian dan 9 syarikat yang mendapat projek berkaitan. Okey, 9 projek yang mendapat projek berkaitan. Okey, 9 tau. Menurut sumber projek di bawah kementerian ini berjumlah 1.8 bilion dianugerahkan kepada pertubuhan terbabit bagi tempoh 30 bulan. Bermula 2021 hingga 2023. Ni nampak ni yang aku highlightkan ni. 2021 hingga 2023. Pertubuhan terbabit dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan baja padi dan mengedarkan kepada pesawah di seluruh negara melalui pejabat pertubuhan di peringkat negeri masing-masing. Okey. Alright, kita boleh tengok. Projek yang berjumlah 1.8 bilion ini dianugerahkan untuk tempoh 33 bulan bermula 2021 hingga 2023. Okey, alright. Kita akan bawa kawan-kawan kita berkongsi di dalam live ini. Kita akan bawa, aku tak tunjuklah berita banyak-banyak sangat. Aku tak share sangatlah banyak-banyak kan. Tapi kita nak buat perkongsian video-video respon daripada kawan-kawan. So, di dalam live ni kita akan bawa soal bantu pesawah. Bantu pesawah. Tapi mereka sakau pesawah. Mereka kononnya membela pesawah tapi mereka betul-betul tutup pesawah balik. Okey, macam-macam ada. Lepas tu soal gaji naik. Seperti mana video-video yang hampa tengok ni, pelbagai tajuk yang kita bawa. Jadi kita akan juga soal khazanah tau. Yang khazanah rugi berapa bilion tu. Berapa puluh juta. Dan Armada Bersatu ada juga. Armada Bersatu tak puas hati dengan pemilihan parti. Jadi jom kita mulakan dengan video ni dulu. Mana alamak projek okey, skandal 1.8 yang sedang. Okey, ini kira satu.
Aku bawa 7 ke 8 orang kawan-kawan kita memberi respon. Okay, sekejap mana ada lagi satu. Skandal ada juga wadah daripada Wadah Daily untuk pengetahuan siapakah dia. Alright, ni apa tahu tak siapa dia ni? Ini apa tahu tak siapa dia ni? SPRM bongkar kartel projek bekal baja bernilai 1.8 bilion. Sudah 1.8 bilion pula. Dengan kata ada kaitan dengan abang Perdana Menteri ke-9. Okey, tengok gambar seterusnya. Okey. Abang Perdana Menteri dipilih pengerusi pertubuhan peladang. Wow. Okey, gambar seterusnya. Okey, nampak ni? YH ni aku pun tak tahu. Datuk Haji Zamri bin Yaakob. Yang ni Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Biar betul. Habislah skandal nafas kartel baja 1.8 bilion. Okey, gambar seterusnya. Tu, ni saat-saat apa boleh tengok Zamri bin Yaakob pengerusi ahli jemaah pengarah. Alright, ini di bawah Anwar bin Ibrahim. Kartel diperangi di zaman Madani. Okey, kartel perolehan TLDM, kartel pertanian, kartel tuntutan perkeso, kartel tender, kartel umrah, kartel daging, kartel dadah Sabah, kartel baja. Dah puluh tahun kita membicarakan soal ini dan sekarang kita ada menteri yang menyatakan cukup. Alright, jom kita layan. Dalam ni ada video saja, dekat dalam video ni ada video 7 ke 8 video aku letak. Alright, panjangnya ni. Okey, sekejap. Okey, panjangnya. Dah start buka siasatan. Keluarkan eksekutif Okey, dan juga kawan kita ni daripada Kelantan banyak buat posting kartel baja padi terbongkar satu demi satu, penyakau tumpas era Madani, kerajaan Madani. Jom. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang eksekutif pemasaran salah sebuah syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan. Perintah reman terhadap lelaki berusia 30-an itu dikeluarkan Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin selama 4 hari sehingga 2 November ini. SPRM semalam dah start buka siasatan pasal dakwaan kewujudan kartel yang monopoli pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi dalam Pertubuhan Peladang Kebangsaan nafas bawah seliaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang dianggap bernilai 1.8 bilion ringgit. Serbuan dah dibuat SPRM dalam tempoh 2 hari sekitar Kuala Lumpur termasuk ibu pejabat pertubuhan tersebut, kementerian dan 9 syarikat yang dapat projek daripada kartel tu. Menurut sumber SPRM lagi, projek-projek tu semua dianugerahkan kepada nafas bagi tempoh 30 bulan bermula tahun 2021 hingga tahun 2023. Hasil siasatan mendapati nafas masa tu guna 2 kaedah untuk penuhi kontrak kerajaan, iaitu dengan beli terus baja-baja padi daripada 5 syarikat pengeluar dan beli bahan-bahan mentah untuk proses baja daripada 4 syarikat. Siasatan ni juga akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah dari syarikat-syarikat terpilih demi kepentingan tertentu. SPRM dah rampas dokumen-dokumen terkait projek ni di peringkat kementerian, pertubuhan dan syarikat berkaitan, dan 6 orang pegawai kementerian dan pertubuhan terlibat dah dipanggil untuk disoal siasat. SPRM dijangka akan menahan beberapa individu yang disyaki terlibat bagi bantu siasatan. Pembongkaran terbaru kartel baja padi melibatkan individu dalam nafas menjadi bukti jelas komitmen dan ketegasan kerajaan Madani pimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memerangi rasuah dan monopoli kartel-kartel yang sekian lama menyakau tender projek kerajaan dan mengaut keuntungan besar. Muhammad Isyamuddin Ghazali atau Syamgas di laman Facebook dan X-nya mengucapkan tahniah dan syabas kepada PMX, SPRM, KPKM, Ahli Jemaah Pengarah, AJP
dan pegawai nafas yang berani laksana reform secara besar-besaran kali ini. Gegar puak kartel yang dah lama bersarang jadi parasit dalam nafas dan KPKM. Syam juga dedahkan yang kes ni dah berlaku dan berleluasa masa pemerintahan PN 33 bulan. Terkini, Syamgas dedah lagi bahawa skandal baja nafas melibatkan nilai pembekalan 60 juta ringgit untuk 15,000 tan yang dibuat secara pemberian terus pada tahun 2022 kepada syarikat yang dah tak aktif sejak 8 tahun yang lalu. Susulan dengan itu, seorang individu telah ditahan SPRM untuk bantu siasatan. Nampak tak macam mana rosak dan bobroknya sistem dalam negara kita ni? Kalau PN memerintah jadi kerajaan, habis diorang biarkan parasit-parasit kartel ni sakau sana sini, rembat segala tender projek kementerian-kementerian secara pemberian terus. Mujurlah puak-puak ni dah tak naik lagi jadi kerajaan sekarang ni. Masing-masing tengah tak senang duduk dah tu. Ramai kartel yang dah ditumbangkan sejak PMX dan Kerajaan Madani terajui negara kita ni sejak akhir tahun 2022. Syabas diucapkan buat PMX dan Kerajaan Madani atas tekad yang tegas dalam memerangi amalan kartel, rasuah dan salah guna kuasa dalam institusi negara ini. Alright. Okay, alright. Itu kartel Syamgas. Kejap lagi aku sambil tu aku cuba search untuk daripada Syamgas. Aku tengok, lepas tu kita share sama-sama. Jadi jom kita sambung dengan video aku sendiri di dekat TikTok. Aku pun hasilkan video juga. Bongkar kartel. Okay, bantu aku like, geng. Kawan-kawan, bantu aku like, komen dan subscribe. Boleh hadiahkan super chat, super sticker dan super tank. Jom kita layan. SPRM bongkar kartel projek bekal baja bernilai 1.8 bilion. 1.8 bilion tau. Hampa bayangkan, selepas YB Mat Sabu memecat seseorang ni 2 hari kemudian, wow, kantoi SPRM mendedahkan 1.8 bilion projek bekal baja ni. Sumber projek di bawah kementerian ini berjumlah 1.8 bilion dianugerahkan kepada pertuduhan terbabit bagi tempoh 30 bulan bermula 2021 hingga 2023. Siapa dia nak buat big hampa ni? Siapa dia yang kena pecat ni? Kejutan Menteri pecat jemaah pengarah nafas. Okey, Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan pemecatan Fairuz Badar, salah seorang daripada 16 AJP, dimaklumkan Muhammad kepada Pengurus Besar Muhammad Faris Arifin melalui surat 23 Oktober. Hampa boleh nampak kenapa dia mengapa bila ambil tindakan, pam, meletup. Ini alhamdulillah tahniah di bawah Kerajaan Madani, di bawah YB Mat Sabu, di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul-betul nak melawan para perasuah ni. Alhamdulillah, kita tunggu sikit hari lagi. Boleh jadi setiap kementerian memang ada orang-orang lama, orang-orang yang memegang jawatan dah terlalu lama ni, pekik jari. Kita boleh tunggu, wait and see. Banyak sangat salah laku sekarang ni. Bayangkanlah di antara 1.8 bilion itu, pertubuhan terbabit dipertanggungjawabkan untuk menghasil baja padi dan mengedarkan kepada pesawah seluruh negara melalui pejabat pertubuhan di peringkat negeri masing-masing. Syarikat yang sama, geng yang sama, tim yang sama. Cuba tengok, ini ketegasan kita nak buat reformasi, dan YB Mat Sabu pun sedang menegaskan nak buat reformasi di dalam Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan ni. Bukan senang. Kita ambil dalam keadaan teruk dan kita nak bersihkan. Kita jika di dalam selimut ada musuh, kita insya-Allah Allah akan tunjuk, dan kita perlu buang, jangan simpan lagi orang-orang macam ni. SPRM sila dedah. Alright geng, itulah aku punya video daripada TikTok saja aku share. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. InsyaAllah boleh support channel Solihin Syafuddin tanpa menekan iklan. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita sambung. Akan wajah-wajah pengkhianat ini rupa-rupanya berlaku di zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan. Akhirnya SPRM masuk siasat kartel bekal baja bernilai 1.8 bilion.
Seorang eksekutif pemasaran syarikat direman 4 hari untuk siasatan dakwaan kewujudan kartel dalam pengagihan dan perbekalan kontrak baja padi bernilai 1.8 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengesahkan kepada Buletin Utama siasatan itu melibatkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrate Putrajaya. Lelaki berusia 30-an ini ditahan ketika memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya lewat petang semalam. Menurut sumber, siasatan awal mendapati syarikat suspek bekerja tidak aktif sejak 8 tahun lalu. Bagaimanapun, syarikat induknya berpangkalan di Singapura. Syarikat terbabit dikatakan menerima kontrak pembekalan baja berjumlah 15,000 tan atau 60 juta ringgit pada 2022. Pemberian kontrak itu sangat meragukan kerana dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara runding terus atas alasan pembelian darurat. Kalau kita dengar berita yang aku sajikan tadi, skandal nafas ni yang awak projek bekal baja 60 juta kepada syarikat yang tak aktif 8 tahun itu berlaku di zaman Perikatan Nasional. Jadi, kesannya apa? Kesannya apa yang berlaku sekarang ini? Bila PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim bersungguh-sungguh mahu perangi rasuah, maka Yang Berhormat Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu ikut jejak PMX perangi rasuah dan hapuskan kartel-kartel dalam agensi di bawah kementeriannya. Terbaru, nafas disiasat SPRM, kartel baja bernilai 1.8 bilion. Aku harap sangat-sangat SPRM dedahkan siapa wajah-wajah pengkhianat ini supaya dapat dijadikan pengajaran kepada yang lain. Kamu nak bukti apa lagi? Betapa seriusnya Yang Berhormat Menteri KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu dalam memerangi rasuah, dalam menghapuskan kartel demi rakyat Malaysia. Abang Mak juga telah jadikan 7 agensi penguatkuasa di bawah kementeriannya digabungkan menjadi satu. Untuk apa? Untuk menguatkuasakan undang-undang yang telah tersedia dengan lebih mantap dan berkesan lagi. Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu juga sentiasa membuka pintu KPKM 24 jam sehari untuk SPRM buat siasatan. Dan KPKM juga akan bagi kerjasama yang sepenuhnya. Takkan tak cukup lagi dengan semua ini dijadikan bukti bahawa Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu ni betul-betul serius nak tangani rasuah, nak hapuskan kartel dan nak lakukan perubahan. Akibat tangan-tangan kamu yang memerintah 33 bulan dulu, akhirnya rakyat yang menanggung hari ini, rakyat yang merasa keperitan hari ini tentang beras tempatan. Kamu menyalak dalam parlimen menanyakan mana beras tempatan, tapi kamu tak sedar semua ini berlaku hasil tangan-tangan kamu. Ini mana punya kartel melingkup pula ni dah. Okey guys, ada satu berita baru lah iaitu kita dengar bahawa SPRM sekarang ni tengah membongkar satu aktiviti kartel baja dekat sektor padi lah. Yang mana ada satu pertubuhan ni dia dapat kontrak bernilai 1.8 bilion. Ini kontrak 1.8 bilion tau. Hampir kepada 2 bilion. Bukan puluh juta, bilion guys. Dan kalau korang ingat semasa event Maha yang lepas, Perdana Menteri pun dia ada kata bahawa amalan kartel monopoli import baja ni patut dihentikan lah. So dia mengakui dah bahawa aktiviti pengimportan baja ni masih wujud kartel lagi. Normally government akan bagi kontrak tu kepada pertubuhan. And then pertubuhan dia akan lantik syarikat ni dan syarikat tu akan bawa masuk baja lah. Tapi baru-baru ni yang menjadi masalahnya adalah Kantol sebuah syarikat ni dia adalah sebuah syarikat yang tak aktif bertahun-tahun. Specifically sejak 8 tahun lepas lah. Akan tetapi tiba-tiba pula dia dapat kontrak baja ni. Macam mana pula tu? Tak ada bisnes tiba-tiba dapat kontrak. Kemudian bila disemak-semak-semak, dia punya parent company ni bukan dekat sini tau, tapi dekat Singapura. And then timbul satu persoalan lah, bahawa macam mana company ni boleh dapat kontrak daripada pertubuhan. And for this specific company, dia dapat kontrak tu bernilai 60 juta lah. Dan 60 juta ni diberikan pada tahun 2022. So ada kebarangkalian besar bahawa daripada 1.8 bilion ni tidak sampai dia punya objektif dia. Tapi walau bagaimanapun, yang baiknya ialah pada tahun ni kita ada dengar bahawa KPKM, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, mereka menjamin untuk melakukan reformasi lah dekat sektor padi dan beras negara. Ini adalah satu berita baik yang kita semua patut sambut.
Dan ini juga menandakan bahawa amalan-amalan sebelum ini yang memang terbukti ada something wrong lah, perlu dihentikan. Dan perubahan perlu dilakukan. Dan kita haraplah agar reformasi dekat sektor padi dan beras negara ni, dia punya hasil dia kita nampak pada tahun 2025 nanti. Dan sehubungan itu harapan kita juga adalah supaya beras tempatan lah especially akan timbul balik dekat market. Okey guys, ada sebarang pandangan jangan lupa letak dekat ruangan komen dan saya haraplah kita sama-sama menyokong reformasi dekat sektor padi ni. Sebab inilah harapan kita untuk melihat perubahan ni berlaku. Jangan lupa bagi saya banyak-banyak like dan juga sharekan video ni ramai-ramai guys. Assalamualaikum. Alright. Okay, sebelum kita pergi video seterusnya, bantu aku like, komen dan subscribe. Dan Alhamdulillah, setiap hari geng, setiap hari ada je kantoi. Itu yang aku paling bersyukur sekali. Setiap hari ada je, mesti ada punya. Ini Alhamdulillah kerana bila Perdana Menteri kita tidak mengusik, tidak usik setiap kementerian-kementerian. Kalau ada rasuah, hang lapor. Kalau betul-betul terbukti bersalah, hang dapat ganjaran. Kalaulah kita dapat tahu bos kita, pengarah kita rasuah 1 juta orang, kita pergi buat laporan. Dan bila didapati bersalah memang benar-benar berlaku, kita dapat 1 juta itu sebagai ganjaran daripada SPRM kepada kita. Yang terbaru di dalam sidang parlimen beberapa hari lepas, pendedahan daripada ahli parlimen Sabah, aku pun lupa nama abang, dia mendedahkan soal cikgu macam di dalam Kementerian Pendidikan PPD ni, pejabat daerah dekat setiap daerah ni ada terlalu mewah, terlalu hidup terlalu mewah. InsyaAllah malam ni kita bawa isu tu. Okey, teruskan daripada kawan-kawan kita. Bantu aku like, komen dan subscribe. Ni daripada kawan kita Taufik, skandal 1.8 bilion. Skandal 1.8 bilion projek baja padi terbongkar. Nampaknya Abang Mat Sabu betul-betul serius nak perangi rasuah di nafas. Patutlah dari dulu ramai orang tak suka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Inilah salah satu sebabnya. Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri bersama jemaah-jemaah menterinya, dah banyak benda-benda yang terbongkar. SPRM pun dah masuk siasat. Dakwaan kartel dalam pengagihan projek baja padi yang melibatkan 1.8 bilion ringgit Malaysia. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan bagi kerjasama. Serbuan telah pun dijalankan dan melibatkan 9 syarikat. Weh, yang ni serius tau. Ni melibatkan pesawah-pesawah kita. Baja padi ni sepatutnya membantu mereka ni. Kalau hampa nak tahu, projek ni dianugerahkan pada tahun 2021. Persoalannya, siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang nak bertanggungjawab geng? Bukan sikit-sikit anak geng. Bukan sikit. Kalau 1.8 tu aku rasa hanya 1 bilion je untuk betul-betul beli-beli baju apa semua. 800 juta fulus wal dunia wal akhirah masuk poket. Itu yang dia tengah takut ni. Jom kita sambung lagi. Masak Perikatan Nasional kata baja bernilai 1.8 bilion ringgit dan dibongkar. Ya, kalau hampa tengok kepala bawah ni, ahli parlimen beluran. Lepas tu hak ni tengah-tengah ni aku tak pasti, dan seorang lagi ni Pasir Putih, ahli parlimen Pasir Putih. Masak. Bongkar SPRM. Jawab. Ya. Okey, jom kita ulang balik. Masak Perikatan Nasional kata baja bernilai 1.8 bilion ringgit dan dibongkar SPRM. Ini realitinya seorang pegawai dah pun ditahan SPRM untuk siasatan berkaitan dengan kartel baja bernilai 1.8 bilion ringgit. Ya Allah, banyaknya kau makan. Apa faktanya? Yang pertama, peristiwa itu berlaku waktu zaman Perikatan Nasional.
Nampak? Yang kedua, menteri-menteri yang terlibat juga sekarang ni ada dalam parlimen. Yang ketiga, kontrak bernilai 60 juta diberikan kepada syarikat yang dorman 8 tahun. Dorman, tak aktif, ala-ala tak berfungsi untuk sama 8 tahun. Pun dapat kontrak 60 juta pula tu. Krik, 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 krik. Kau diam, aku diam. Jom kita sama-sama ngap. Yang keempat, takkanlah waktu zaman Perikatan Nasional tu mereka tak tahu, mereka tak bau, mereka tak siasat. Hanya disiasat waktu zaman Kerajaan Perpaduan oleh YB Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebab itu ditekankan tentang integriti. Sebab itu ditekankan tentang audit dalam nafas dengan NPP. Nampak? Dulu? Dan yang paling best kali adalah nak pesan pada MP Pasir Putih. Itu kan bawah ketiak MP Pasir Putih. Takkanlah MP Pasir Putih tak ada bau-bau. Wallahualam. Ingat, sentiasa semak fakta. Fakta adalah tunggu. Kita nantikan keputusan pembongkaran dan selongkar oleh SPRM. Ramai di kalangan mereka yang tengah fikir macam mana nak menjatuhkan kerajaan perpaduan ini yang sedang menjejaskan peluang mereka untuk dapat duit secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, umum mengetahui ahli Parlimen Pasir Putih. Sekejap kita bawa ucapan dia di dalam Parlimen. Kita menentang rasuah. Dia punya tarik tu, rasuah. Sekejap kita bawa ucapan dia di dalam sidang Parlimen sekejap. Okey, jom kita sambung lagi. Kawan-kawan, bantu aku like, komen dan subscribe kan. Subscribe dan boleh hadiahkan super chat, super sticker dan super tank. Assalamualaikum. Aku dengar Bang Mat akan melakukan satu rombakan besar-besaran di dalam Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Antara yang dia sedang tengok hari ini adalah di dalam Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Nafas yang melibatkan industri padi. Setuju sangat-sangat. Benda ni dah berlarutan sekian lama. Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Nafas yang terlibat membekalkan baja kepada Pak Tani di bawah tu kan, kita pun tak faham apa yang dia orang buat selama ni kan. Kita tak tahulah macam mana dia orang mengatur operasi, dia orang punya operasi orang cakap kilang menghasilkan baja tu, sampai kalau kita tengok kan, terus terang cakap di bawah, kalau kita jumpa dengan petani di bawah kan, baja-baja yang dihantar kepada petani itu bukanlah pada satu tahap kualiti yang terbaik. Sebab itulah di antaranya kita punya industri padi tak pernah meningkat daripada dulu sampai hari ini. Sama dengan Lembaga Pertubuhan Peladang yang menjaga kebajikan petani yang ada di bawah ni kan, kita pun tak faham apa yang dia buat. Sebab terlalu banyak masalah yang berlaku di dalam kedua-dua pertubuhan ni. Sebab kita benda ni bukan perkara baru tau. Sekian lama berlarutan. Benda tu orang cakap melibatkan orang cakap virus-virus yang ada di dalam pertubuhan ni setelah sekian lama. Tak pernah. Kadang-kadang kita pun terfikirkan, tak pernahkah dia orang terfikir yang mana Pak Tani di bawah tu bergantung kepada ketelusan mereka, kesungguhan mereka, keikhlasan mereka untuk berkhidmat untuk petani. Tapi hasilnya setelah sekian lama, beribu-ribu jawatan, termasuklah dengan lantikan politik, berbilion-bilion duit dihabiskan, tapi akhirnya nasib Pak Tani macam tu juga. Eloklah tu kalau kita rombak secara besar-besaran. Okey, sekian, terima kasih. Jangan senang-senang nak bolot harta negara. SPRM bongkar kartel projek bekal baja bernilai RM1.8 bilion. Wow, ini adalah skandal yang besar yang mana melibatkan ramai pihak, dan akhirnya pihak SPRM telah pun berjaya membongkarkannya dengan usaha sama daripada Menteri KPKM. Tahniah YB Mat Sabu. Sebenarnya itu adalah salah satu usaha yang dibuat oleh YB Mat Sabu. Antara usaha lain yang dibuat termasuklah dengan menukar KSU. Seterusnya YB Mat Sabu telah pun bertindak
untuk menyatukan 7 agensi penguatkuasa di bawah kementerian menjadi satu. Dan dengan pembongkaran skandal 1.8 bilion itu akhirnya melumpuhkan kartel yang selama ini bertanggungjawab untuk menukar setiap pegawai di dalam kementerian. Dan aku sebagai rakyat, aku sangat-sangat berharap supaya pihak berkuasa membongkar siapa individu tersebut. Tak kira lah di rantaian mana, tak kira lah di peringkat apa. Seluruh daripada pengkhianat-pengkhianat ini seharusnya dibongkar identiti mereka. Supaya kita sebagai rakyat ni kita dapat lihat siapa individu yang bertanggungjawab menyusahkan kita selama ini. Dan juga supaya hal ini dapat menjadi pengajaran kepada yang lain. Jangan senang-senang nak bolot harta negara macam ni. Sebab itulah sebelum ni bila kita dengar ramai pihak yang kata YB Mak Sabu ni tak layak. YB Mak Sabu ni orang politik jalanan saja. Oh, itu adalah satu sentimen yang tidak benar kalau kita rujuk kepada komitmen yang diberikan oleh YB Mak Sabu hari ini. Memanglah kalau korang tengok YB Mak Sabu di pentas ceramah, memanglah korang rasa dia tak layak. Sebab dia suka bergelak ketawa, dia suka melemparkan senyuman, dia suka buat lawak. Tetapi setiap daripada pemimpin politik itu perlu diuji ketika mereka memegang jawatan menteri. Dan terima kasih Herman Nam memberi hadiah super sticker RM15. Thank you very very much. Terima kasih banyak-banyak. Support channel Solin Syabudin. Jom kita sambung balik. Mak Sabu telah pun membuktikan yang mana beliau seorang pemimpin yang layak memegang jawatan tersebut. Syabas dan tahniah kepada YB Mak Sabu kerana memberikan satu komitmen dan menyambut baik usaha daripada Perdana Menteri Malaysia demi memastikan agenda reformasi untuk membantras rasuah ini dapat berjaya satu hari nanti. Assalamualaikum. Ciao. Fuh, bercakap lu halal haram, syurga neraka. Melayu perlu bersatu, perlu diperbaiki, perlu bersama kami untuk maju ke depan. Tap. Wow. Bilion. Baja pun nak dikartelkan. Inilah contoh-contoh yang ditunjuk oleh mereka ketika mereka memerintah. Sebab itu kita tolak mereka. Kita push pembangkang SIFA. Hapuskan. Jangan terima mereka lagi. Aku tak tahu lagi berapa banyak lagi akan terbongkar. Lihatlah wahai rakyat Malaysia. Lihat diri dengan mata kepala kamu. Orang macam ni kah, kumpulan macam ni kah yang kamu nak jadikan mereka sebagai pemimpin? Percaya pada mereka. Percaya lagi lah pada mereka. Alamat bungkus lingkuplah Malaysia kalau macam tu. Assalamualaikum. Alright. Okay. Kita ada juga kawan kita lagi daripada Jeming Hassan. Aku ada lagi video. Terima kasih kawan-kawan yang hadir bantu aku like, komen dan subscribe. Okay. Umum mengetahui 2021 siapa yang menjadi menteri? Kabinet Ismail Sabri. 2021 nampak Kabinet Malaysia 2021. Siapa jadi? Azmin, Hishamuddin, Zafrul, apa semua kita pergi cari. Sehinggalah Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Ronald Kiandi. Patutlah kita tengok dia duk lawan betul-betul punya kerajaan. Patut ni kalau hampa perasan ni sebelah KJ, sebelah Khairi Jamaluddin. Sebentar. Okay, alright. Itulah. Hampa perasan lah. Siapa dia? Menteri Industri Makanan. Sekali kita cari pula. Sambil tu aku akan cari Timbalan Menteri Industri. Oh, siapa dia tu? Jom. Timbalan Menteri Pertanian Industri. Itulah. Okay, jom. Ini daripada Jeming Hassan. Sebab Jeming Hassan membalas respon terhadap ni seorang musibat ni. Dia ada musibat dalam ni seorang. Okey. Dia membalas kenyataan terhadap YB Viral. YB Viral untuk pengetahuan apa? Sekarang ni dia nak isu 1.8 trilion ni, dia nak tutup, dia nak kata kerajaan Madani yang buat. Ini semua kroni-kroni Madani.
Satgi kita pergi kat Facebook Syamgas, kita tengok siapa ahli lembaga pengarah di dalam ni di bawah Kementerian Keterjaminan Makanan ni. Jom sama-sama kita layan. Politik madani Ada satu video yang sedang berlega di grup WhatsApp. di saat rakyat sedang terhimpit. Lantikan politik madani semakin gemuk ibarat sekandang babi menunggu masa untuk dijual. Namanya YB Vero. Yang pertama, YB Vero ni aku kenal dia masa dia berebut nak jadi pengurusi satu gerakan lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu masa aku kenal dia. Okey, jap. Kalau hampa dengar ucapan YB viral tu, aku kata hampa ni politik macam mana ni? Hampa ni politik macam mana? Aku dah lah panas, kipas sini rosak. Bila aku dengar ucapan dia petik nama babi apa semua ni, ini je politik apa ni yang sedang hampa bawa ni? Aduh. Jom kita ulang sikit lagi. Di grup WhatsApp. Di saat rakyat sedang terhimpit, lantikan politik madani semakin gemuk ibarat sekandang babi menunggu masa untuk dijual. Namanya YB Vero. Yang pertama, YB Vero ni aku kenal dia masa dia berebut nak jadi pengurusi satu gerakan lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu masa aku kenal dia. Ini nampak gaya dia menunjukkan bahawa dia tu hanya bercakap pandai tetapi sebenarnya tak pandai pun. Atau dalam bahasa kasar, dungu. Okey. Yang pertama, apabila kita nak nuduh ataupun bercakap sesuatu, dalam segi Islam sendiri pun, kita adalah bertabayun. Dalam satu ayat Al-Quran dia berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kamu tabayun dulu. Dalam bab ni kamu sebenarnya sedang mengangkat sahabat saya, Faris, yang kononnya kamu kata disiasat oleh SPRM. Kes kartel baja ini disiasat pada tahun 2022. Bukan zaman kerajaan Madani, ianya zaman Perikatan Nasional, dan ketika itu timbalan menterinya daripada PAS. Kamu juga menunjukkan kamu tidak buat semakan, kamu tidak due diligence. Kamu kenal tak siapa Faris? Kenapa dilantik sebagai JN Nafas? Lihatlah latar belakang dia. Beliau masuk politik bukan macam sesetengah orang yang buat konten, yang berpolitik kerana nak cari makan. Faris sebelum ini telah pun berada dalam dunia korporat, dalam industri oil and gas, dalam syarikat-syarikat yang besar seperti Selamaja, Petronas dan banyak lagi, dan beliau masuk ke dalam Nafas ini kerana kepakaran beliau. Bahkan dalam isu yang kononnya beliau nak dipecat, itu menunjukkan beliau membawa satu agenda reformasi tata kelola. Dan itulah beliau cuba dipecat. Tetapi itulah nak pecat pengurus besar. Kumpulan yang dikatakan surat keluar daripada pengurusi, sekarang dinafikan. Menunjukkan ada sesuatu. Dan sebenarnya kenapa kamu nak bising perkara yang sebenarnya Faris, sahabat Ambo ni, menunjukkan tata kelola yang baik. Ada juga orang parti yang tak berapa suka dengan cara Faris. Bila nak minta bantuan, ada birokrasi yang sangat susah. Tapi itulah cara pentadbiran yang betul. Bila nak minta satu sumbangan, kena hantar surat laporan, kena hantar permohonan. Bukan jenis hantar surat kosong ataupun dapat duit dulu baru buat permohonan. Faris juga menunjukkan beliau tidak pernah melantik ahli keluarganya dalam Nafas. Faris berada di situ seorang diri melawan kartel-kartel lama. Kamu sebenarnya sedang mengangkat nama sahabat saya. Dalam isu ini, kita boleh semak balik siapa Faris sebelum berada dalam Nafas. Dan kita juga boleh tengok bagaimana cara kerja Faris. Dan isu nak dipecat oleh ahli lembaga itu kita boleh lihat bahawa adakah mereka yang nak pecat Faris ini tanpa berbincang dengan kementerian, ada isu tertentu. Sepatutnya kalau beliau betul nak pecat Faris, bincang dulu dengan kementerian, bincang dulu dengan pendaftar, buat cara yang betul. Bukan buat cara yang macam mafia, macam ada sesuatu yang nak disembunyikan. Pemecatan separuh masa ini dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, dan saya yakin dan pasti ada sesuatu yang sedang berlaku. Faris menunjukkan beliau tidak menggunakan kuasanya untuk kepentingan beliau semata-mata. Beliau tidak ada ahli keluarga yang dilantik dalam Nafas. Beliau tidak memberi sumbangan dengan cara yang tidak betul. Kepada YB, Viral dan semua yang sedang menonton, kita berada di akhir zaman. Zaman di mana kita bukan lagi tidak ada maklumat, tetapi kita berlebihan dalam maklumat. Jadi, cara untuk mendapatkan maklumat yang betul adalah dengan tabayun,
due diligence, semak dahulu, bukan cakap dulu, baru semak, tu barulah malu. Yelah, benda pun dah post, benda pun dah sebar. Semak balik tengok, rupanya Faris ni seorang tokoh korporat yang baik. Rupanya Faris ini mengamalkan cara yang betul. Kalau tak percaya, anda tengok kenapa pendaftar tidak menerima surat yang kononnya Faris itu dipecat. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang berlaku, dan apabila SPRM masuk dalam isu kartel baja ini, kita tengok siapa yang kena. Sekali lagi, pemecatan Faris sebagai pengurus besar dalam keadaan tergesa-gesa menunjukkan ada sesuatu yang telah berlaku, ada sesuatu yang sedang dirancang, namun wa makaru wa makarullah wallahu khairun makirin. Selepas pemecatan Faris ni, kita boleh tengok 2 hari selepas tu saja, 30 hari bulan SPRM menyala. Aku takut otak menyala. Okey, 30 hari bulan SPRM membuat kejutan siasat. Okey, Allahu Akbar. Okey, ini sewaktu 28 hari bulan. Lagi kejutan, Menteri pecat jemaah pengarah nafas. Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu lah memecat seorang anggota jemaah pengarah IJP Pertubuhan Peladang Kebangsaan nafas. Pemecatan salah seorang daripada 16 AJP dimaklumkan Muhammad Sabu kepada pengurus besar. Okey, alright. Aku nak baca hak yang 4. Ayat 4, syarikat yang 8 tahun. Syarikat yang 8 tahun tu tiba-tiba diberikan projek. Okey dah, tak apalah. Kan, okey. Okey. Dekat sini lah. Okey, ia dianggotai oleh 4 buah pertubuhan peladang negeri yang dianggotai oleh 279 pertubuhan peladang kawasan yang mempunyai keanggotaan lebih 900,000. Okey, nafas menceburi diri dalam pelbagai aktiviti perniagaan dan pelaburan khususnya dalam bidang pertanian dan mempunyai belasan syarikat. Alright. Lepas tu tadi kan kita ada share daripada SPRM. Hampa boleh tengok tarikh dia tu bila. SPRM bongkar kartel projek bekal baja bernilai 1.8 bilion. Okey, tarikh dia. Sekejap. Tarikh mana dia lah tarikh ni. Okey, tarikh dia 1 November 2024. 12:04 PM. Hari ni ya. Yang aku baca apa nama berita semalam. Semalam pemecatan, semalam yang dipecat, lepas tu apa okey. Ni nampak 18 jam. Okey, kartel baja 1.8 bilion SPRM tahan dalang utama pengurusi syarikat warga asing. Okey, satu bab. Okey, ini 2 hari lepas. Nampak ni, 2 hari lepas. Kartel baja 1.8 bilion SPRM reman eksekutif pemasaran. Jangan buat min. Orang kata jangan buat min. Bawah Mak Sabu untuk pengetahuan hampa sekarang. Jangan buat min. Mak Sabu, apa yang aku tahu, apa yang aku dengar, kawan-kawan kita Mak Sabu dia takkan bagi peluang sebab Mak Sabu kena teruk sebab beras. Mak Sabu kena teruk gila sampai hari ni sebab beras. Apabila kata-kata beras, kata dedak, kata ayam, kata Mak Sabu kena tutuh kau-kau. Jadi Mak Sabu pun, dia pun fikir sampai bila aku nak kena tutuh, sampai bila aku nak kena tibai. Sebab tu dia berusaha nak selesaikan segala masalah yang ada di dalam ataupun di bawah Kementerian Wadi Mak Sabu. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. Bantu aku like, komen dan subscribe.